Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kenapa UMNO ingin menjadi timbalan speaker? Mengapa UMNO menamakan Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat? Sepintas lalu kita hanya nampak ianya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Azalina Osman Said yang juga ahli Parlimen UMNO. Justru ahli Parlimen UMNO ganti dengan ahli Parlimen UMNO. Logik bukan? Lebih-lebih lagi Ahmad Maslan bukan sekadar ahli Parlimen UMNO tetapi beliau juga Setiausaha Agung parti berkenaan. Namun pencalonan beliau dihalang oleh Bersatu, rakan kongsi UMNO dalam merebut kuasa untuk memerintah negara ini. Tetapi musuhnya dalam politik. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, pandangan parti itu dalam isu integriti dan urusan mahkamah sentiasa konsisten dan sedia diketahui umum. Kita boleh bersetuju dengan cadangan calon dari parti lain tetapi runding dahulu nama calon itu kerana Parti Bersatu ada prinsip tegas yang tidak akan kita kompromi. Demikian katanya dalam satu hantaran di Facebook ketika mengulas pencalonan Ahmad Maslan oleh UMNO sebagai timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Sewajarnya perkara-perkara besar dalam kerajaan yang berbentuk gabungan pelbagai parti seperti yang kita ada hari ini haruslah mengambil kira pandangan semua ahli keluarga dalam kerajaan, tegasnya. Bersatu berkuasa menerusi tebuk atap dengan membelakangkan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Dengan sembrono Presidennya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menggunakan kaedah scheme of things yang tidak pernah dinafikan oleh beliau untuk memperkuatkan kedudukannya. Beliau juga melantik 3 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang langsung tidak diketahui apa fungsinya sehingga ke hari ini. Semasa pentadbirannya selama hampir 18 bulan, kes jangkitan COVID-19 mencanak naik, puluhan ribu meninggal dunia dan ekonomi pula meredup. Namun, ahli kabinet XXXL beliau kebanyakannya hilang dari radar. Bersatu menternak ramai kata-kata politik yang mengkhianati pengundi yang memilih mereka semasa pilihan raya umum pada 9 Mei 2018 yang lalu. Benar, Ahmad Maslan tidak wajar memegang apa-apa jawatan kerajaan kerana beliau tergolong dalam kumpulan yang digelar sebagai kluster mahkamah. Beliau dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan di bawah Seksyen 32 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2011 pada 21 Januari tahun lalu. Tetapi layakkah Bersatu bercakap tentang integriti? Pada masa yang sama, Pakatan Harapan telah terlebih dahulu membantah pelantikan Ahmad Maslan selagi nama beliau masih belum dibersihkan daripada tuduhan terbabit. Pakatan Harapan mencalonkan ahli Parlimen Teluk Intan Nga Korbeng yang juga bekas timbalan yang dipertua Dewan Rakyat semasa pentadbirannya untuk jawatan yang sama. Akibatnya, kerajaan menangguhkan pelantikan yang dipertua Dewan Rakyat kedua demi mewujudkan jawatan yang dipertua Dewan Rakyat ketiga. Kenyataan pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan atau BBC Malaysia, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman mengenai ura-ura kerajaan itu lagi tidak masuk akal. Tajuddin dilaporkan berkata ramai ahli Parlimen UMNO lain yang menolak jawatan berkenaan apabila ditawarkan. Memandangkan ramai ahli Parlimen UMNO lain menolak, jadi akhirnya Ahmad Maslan dipilih. Namun beliau ditolak pemimpin Bersatu kerana lantang mengkritik dan menghentam Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini. Meskipun Bersatu dan UMNO kembali bersama dalam kerajaan baharu ini, tidak dinafikan sentimen kemarahan pemimpin mereka terhadap segelintir pemimpin UMNO yang jatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional masih ada. Kita berharap solusi ditawarkan UMNO diterima Perikatan Nasional kerana UMNO menyedari kerajaan baharu ini masih dianggap lemah dengan sokongan parti-parti dalam Perikatan Nasional. Amat diperlukan untuk mengekalkan kestabilan kerajaan, katanya, seperti dipetik Sinar Harian. Kelakar, memang kelakar. Bersatu berteriak kononnya memperjuangkan integriti. UMNO mahu melantik calon yang dipertikai integritinya oleh Bersatu. Sedangkan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun sendiri sudah lama ditolak oleh
Pakatan Harapan. Mengapa tidak UMNO bersetuju sahaja dengan Pakatan Harapan supaya memecat Azhar dan melantik yang di-Pertua Dewan Rakyat yang benar-benar berintegriti dan tidak dilihat memihak kepada Bersatu? Mengapa sibuk cari calon untuk jadi timbalan kalau boleh cari orang yang berwibawa untuk menduduki kerusi speaker? Inilah akibatnya apabila terlebih berpolitik.